Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa wahidun wahai. Kita sambung lagi muzakarah Manzumah Aqidatil Awam. Yaitu kita malamnya insyaAllah masuk pada perbahasan sifat wahdaniyah. Wa wahidun itu isyarat kepada perbahasan sifat wahdaniyah. Salah satu perbahasan yang sangat panjang lebar dalam ilmu tauhid ini juga ialah sifat wahdaniyah. Sehingganya dijadikan nama bagi sekalian ilmu ni dengan nama ilmu tauhid. Kerana apa? Kerana salah satu perbahasan yang sangat penting dalam ilmu ni ialah tentang wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Iaitu bersangatan esanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wahdaniyah, bersangatan esanya Allah taala. Kenapa? Kerana tak pada kata wahdaniyah itu tak litakidil mubalaghah. Tak nak menguatkan lagi kedalaman makna. Tu ataupun tak tu sendiri menunjuk makna mubalaghah pun boleh. Tak ada masalah apa. Artinya perbahasan yang sangat penting juga dalam ilmu ni ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bersangatan esa ia. Itu.
Tu sehingga dinamakan ilmu ni dengan ilmu tauhid. Panggil min babit tasmiyatil kulli bil juz'i. Daripada bab mempernamalkan sekalian ilmu ni dengan juzuk perbahasan ilmu. Gitu. Nah, padahalnya ilmu tauhid ni bukan nak cara Tuhan saja. Banyak lagi. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tak serupa. Tapi namanya nama ilmu tauhid. Apa tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, dah. Kerananya perbahasan yang sangat kemucak juga dalam ilmu ni ialah wahdaniyah, bersangatan esa Allah Taala. Kalau gitu diambilkan juzuk daripada perbahasan, dijadikan nama bagi sekalian ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan. Itu. Dia panggil min babit tasmiyatil kulli bil juz'i. Daripada bab mempernamalkan sekalian perbahasan dengan juzuk perbahasan. Gitu. Macam kita sebut tasyahud, tahiyat itulah. Bacaan tasyahud. Apa? Sebab ada asyhadu alla ilaha illallah. Dinamakan sekalian bacaan tersebut dengan tasyahud. Atau dinamakan juga dengan tahiyah. Sebab apa? Sebab ada kalimah at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Ambil juzuk daripada sekalian bacaan, dijadikan nama bagi sekalian. Itu dia panggil min babit tasmiyatil kulli bil juz'i. Dah. Baik. Tu. Apa makna wahdaniyah? Kalau terjemah Melayu dulunya orang panggil bersangatan esa Allah Taala. Bersangatan esa Allah Taala maknanya adamut ta'addudi, tak berbilang ia Allah, tak berbilang. Tak berbilang tu fi dzati was sifati wal af'ali, pada zatnya Allah, pada segala sifat-sifatnya Allah, dan pada segala perbuatan-perbuatannya Allah. Tu tengok. Jadi Tuhan ni esa pada zat, esa pada segala sifat, dan esa pada segala perbuatan. Tu esa tu situ dah. Tu. Jadi ilmu ni, apa perbahasan ini, perbahasan tentang wahdaniyah ni sangat penting lah. Karenanya nanti bila kita nak masuk sifat ma'ani, kalau tak faham di wahdaniyah ni, pening habis kita. Tukar antara sifat dengan samarah sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Habis, ada apa-apa, selesai masalah. Pakai duk pening situ jam ngaji. Ni. Jadi kena ngap betul-betul dalam perbahasan wahdaniyah. Dah. Jadi ulama kitanya dia terjemah wahdaniyah ni keesaan atau esa. Tu dia jarang terjemah satu. Kalau dalam buku kita tu kata esa pahiwak palai gitu satu. Maknanya boleh juga nak kata satu pun. Tapi ulama dulu dia tak berakhir nak terjemah wahdaniyah tu satu. Sebab apa? Sebab satu tu satu tu muqabalah bagi ta'addud. Satu tu menerima bagi berbilang. Sebab apa? Sebab sebelum satu ada sifir, ada kosong. Selepas satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ikut gitu sampai sejuta. Maka Allah Ta'ala ni kita nak kata ke dia satu tu boleh. Tapi satu dengan makna tak terima bilangan. Tak terima dah orang panggil kosong, ke 2, ke 3 dah. Sebab tu tunggal. Setengah-setengah kita terjemah wahdaniyah artinya ketunggalannya Allah. Tunggal. Tunggal tak ada duk bila tunggal. Ada. Lepas tunggal ke apa? Tak ada dah deh. Tak ada lah. Supaya juga esa. Tak ada orang bila lepas esa tu ke apa? Ada. Esa, dua, tiga gitu. Tak ada. Tak ada orang bila lagu tu. Esa, 2, 3, 4, 5 tu gagak orang panggil dah. Tak ada orang bila. Jadi esa, tunggal, ini kelimah yang tidak menerima bila. Maka sebab itulah ulama kita dulu bila terjemah wahdaniyah, dia tak kata satu. Padahal boleh juga nak kata satu pun. Satu dengan makna tak terima baik bila dia. Bukan satu dengan makna terima juga 2, 3, 4 dah. Dah. Satu dengan makna tunggal, esa, itu maksud.
Tu. Kalau gitu apakah makna esa Allah Ta'ala pada zat? Lagu mana makna esa Allah pada zat? Allah satu pada zat, tunggal pada zat, esa pada zat. Dia kata lagi tak rak Nah. Dalam kita arak dulu, kita ambil tengok. Dia katakan falaisat zatuhu murakkabatan min ajza'in. Tengok. Dan maka tidak adalah zatnya Allah Ta'ala tu tersusun daripada beberapa juzuk. Tengok. Sama juga. Hak kita ni pun ada juga ni. Lepas daripada ayat Quran sikit, dia katakan satu dalam zat, mana satu pada zat. Satu dalam tu mana pada artinya bahawa zat Allah Ta'ala satu tidak tersusun dari unsur juzuk. Ini makna yang pertama. Satu atau tunggal atau esa zat Allah Ta'ala tidak tersusun zatnya daripada dua juzuk atau lebih. Tak tersusun daripada beberapa juzuk. Tu. Supaya kita ni satu dah. Satu juga. Berapa kita? Satu juga. Ustaz berapa orang? Satu orang. Satu juga. Se juga. Mari apa orang Ustaz? Mari seorang. Mari se juga. Demo ada berapa ekor lembu berapa? Seekor. Se juga lembu pun. Pak kalau so lagu tu, Tuhan pun so lebih kurang ke makna dia. Dah. Tak sama tu. So kita ni, so lembu ni, so peng, ikutlah. Saya tinggal lah peng. Awak ada bawa peng tak? Ada. Berapa? So je. Satu je. Jadi satu peng, satu kita, satu lembu ni sama kau dengan satu Allah Ta'ala tu? Tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab satu kita ni murakkabah, tersusun. Murakkabatun min ajza'i, tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk. Ni nak jadi satu tubuh kita begini ni, ada berapa juzuk yang berhubung pada satu zat kita ni. Lembu seekor tu, bila kita tengok tu, kita boleh cekera. Orang Kelantan panggil cekera, mana teka. Berapa kilo daging bolehnya. Sebab apa? Sebab tengok ke daging dia. Berapa? Tengok di daging dia. Di tubuh seekor lembu tu tersusun beberapa juzuk-juzuk daging yang sangat banyak. Ini boleh 200 kilo ni. Ni contoh. Boleh cekera dah. Boleh teka. Seekor lembu ni, satu ekor lembu, satu juga. Boleh ni 200 kilo ni. Contoh. Apa boleh kata gitu? Sebab pada seekor lembu tadi tersusun pada tubuh dia tu beberapa juzuk-juzuk daging yang sangat banyak. Maka satu lagu ni bukan satu hak kita i'tiqad Allah tu satu. Jangan duk faham kata Allah Ta'ala lekat molek di dia. Kange, kaki, kepala, tubuh, perut, betih. Siap kalau i'tikad lagu tu. Bukan satu kalau lagu tu. Karena satu Allah Ta'ala, falaisat zatuhu murakkabatan min ajza'id, maka tidak adalah zatnya Allah Ta'ala tu tersusun daripada beberapa juzuk. Beberapa juzuk? Berapa juzuk? 2 atau lebih tak ada kira. Kalau gitu zat tu has juzuk je lah. Halu kecil. Kau gitu ke? Sebab tu ada hari tu demo gegek-gegok dalam Facebook, demo duk ayat kata ada orang kata Tuhan ni makhluk halus ya. Allah ni makhluk halus. Berkali dia duk faham lagu tu kali kau. Dah Tuhan tidak tersusun daripada beberapa juzuk, makna satu juzuk lah kau. Satu juzuk halus kecil lah. Sekira-kira tak boleh dikerak, dipelah, dikerisi. Berapa? Tak ada panjang, tak ada besar, tak ada tebal di dia. Halus sangat Tuhan, kecil. Kalau gitu Tuhan makhluk halus ke mana? Tak juga. Jangan kata jangan kata juzuk, jangan kata beberapa juzuk. Juzuk pun tak. Itu. Ada itu ni. Sejuzuk pun tak. Sebab apa tidak? Sebab zat Allah bukan jirim jisim. Bukan jauha fardin.
Jirim jising itu makna benda bertokar, boleh kerak, boleh belah, boleh khisi. Itu yang panggil jirim jising. Benda hak ada besar, ada tebal, ada panjang. Itu. Ada panjang, boleh kerak, ada besar, boleh belah, ada tebal, boleh khisi. Maka zat Allah bukan lagu tu. Lepas tu halus sangatlah kira-kira. Sekira-kira nak letak mata pisau tu tak telu, tak lepas. Halus kecil macam debu gitu. Dok juga. Sebab apa? Sebab dia tidak jauhar fardin. Apa? Benda bertokar yang halus orang panggil. Jauhar firik ni benda hak bertokar satu je, satu. Tak boleh dikerak, tak boleh dibelah, tak boleh dikerisi. Sebab apa? Tak ada besar, tak ada panjang, tak ada tebal. Halus lah. Maka Tuhan lagu tu kan? Dok juga. Dok. Takut mari tergambar dalam kepala otak kita. Dah Tuhan falaisat zatuhu murakkabatan min ajza'in, maka tidak adalah zatnya Allah Ta'ala tu jadi tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak. Bermakna juzuk ialah zat Tuhan. Tak juga. Macam gitu dah. Tak juga. Jangan kata 2, 3, 4 juzuk. Juzuk pun tak. Kerana zat Tuhan tidak jauhar fardi. Jadi kalau hak jenis so tapi juzuk atau juzuk, maka hak tu so hak kita kata di makhluk. Tu satu hak kita kata di makhluk lagu tu. Mari apa orang, mari seorang. Ustaz ada berapa? Satu. Tok Imam ada berapa seorang ni? Satu orang. Tok Bilal apa? Satu. Awak ada berapa buah rumah? Sebuah. So. Ni. Berapa bini? So baru. Ada contoh. So juga tu. So hak kita kata di makhluk ni. Bukan satu so hak kita kata di Tuhan. Jadi kalau kita kata Tuhan ada berapa? So. Jangan duk tergambar mari so hak seperti makna kita kata kepada so makhluk tadi, jangan. Ni. Tu besar. Sebab tu mari orang kafir kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mana? Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Sif lana rabbaka ya Muhammad. Wa fi riwayatin unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat banding olehmu. Buat banding olehmu akan kami buat banding akan kami mana unsub lana rabbaka, buat bandingkan bagi kami akan Tuhan kamu ya Muhammad. Mu buat banding, kami tak reti Tuhanmu ni. Tuhan kami mu tengok sendiri depan mata duk cokoh hangak depan Kaabah tu. Ada tu ni 300 ekor ada depan Kaabah tu. Tuhanmu kami tak reti ya. Cuba buat banding, buat nisbah, buat perbandingan biar kami reti Tuhanmu lagu ni bentuknya, mukanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Dalam riwayat lain Rasulullah tu cekik dapat tekak baju orang hak menanya lagu tu. Hampir-hampir nak ditumbuk, nak ditampar ke orang yang menanya soalan seperti itu. Tu biasa Rasulullah ni sabar. Tapi hari tu tak tahu lagu mana. Jadi orang nak tanya soalan wadah lagi. Rasulullah tu marah, hampir-hampir nak menumbuk muka orang yang menanya tu. Kata setengah kafir Quraisy, kata setengah Yahudi hak mai menanya. Maka tak ada tumbuknya, Jibril itu turun ayat. Qul, katakanlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Besar tu surah tu. Ada ni. 2/3 Quran ni ayat ada ni. Tu besar sungguh. Qul, kata hei Nabi Muhammad, jawab lagu ni. Jangan duk tumbuk jangan. Jawab lagu ni. Huwa, iaitu Tuhan hak ditanya tadi tu, Allahu ahad. Satu. Ahadun. Satu. Mana apa? Satu. Tak berbilang. Pada zatnya tidak tersusun daripada beberapa juzuk yang sangat banyak. Allahus samad. Allah tempat tumpu bagi segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanak dan tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setanding kufu nak buat banding dia. Tidak ada satu pun. Tak ada.
Tu orang panggil ahad tu isyarat esa pada zat. Adapun wa ilahukum ilahun wahid. Itu isyarat esa pada af'al. La ilaha illallah wahdah. Itu isyarat esa pada segala sifat. Jadi ahad, wahid, wahdah. Esa pada zat, esa pada af'al, esa pada segala sifat. Itu makna yang pertama. Maknanya zat Tuhan tu ternafi di dia kamuttasil pada zat. Itu istilah dalam ilmu tauhid. Ternafi pada zat Allah kamuttasil pada zat. Ada dak dalam ni? Ada sebut dah dalam ni? Tak ada. Dalam ni tak ada sebut dah. Tu tulis gitulah. Tulis kata tidak tersusun dari beberapa unsur atau juzuk atau anggota badan ni orang panggil apa? Ternafi kam muttasil pada zat. Itu mana? Apa kam? Beberapa bilangan juzuk muttasil yang berhubung pada zat Tuhan. Ternafi, tak ada. Tidak lagu tu. Adapun satu kita ni terima kam muttasil pada zat kita, pada tubuh kita. Nak jadi kos tubuh lagu ni berapa ni? Juzuk daging, darah, lemak gapo berhubung, jadilah satu zat. Satu lagu ni. Satu kita tu terima kam muttasil pada zat. Adapun satu Allah Taala, esa Allah Taala, ketunggalannya Allah Taala, ternafi di dia tu kam muttasil pada zat. Tidak, tak ada. Tu zat Allah tidak tersusun daripada beberapa juzuk yang berhubung pada satu zat dia. Itu dia panggil ternafi kam muttasil pada zat. Itu satu makna. Dan makna inilah yang susah nak difahami kalau orang tidak belajar ilmu tauhid. Ini makna ni susah. Sebab apa? Sebab dalam kepala otak dia satu kan ni. Ni botol ni satu. Kalau ada selagi kat dua. Gitu. Meja ni ada satu. Satu hak segera faham. Al-ma'nal mutabadaru minhu, satu yang disegera faham maknanya dalam kepala otak kita ialah satu yang menerima beberapa juzuk yang berhubung pada satu perkara. Bukan makna tu. Yang satu kita kata pada Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau kita tak mengaji tauhid ni memang akan mari iktikad lagu tu. Mana? Satu yang dia iktikad pada Allah Ta'ala ialah satu seperti satu sejadah, satu kapek, satu surah, satu rumah, satu orang, satu ekor menatal lembu, satu ekor kucing. Satu lagu tu dia iktikad. Allah satu juga. Mana? Satu tubuh dia, ada kepala, ada kaki. Siap. Kalau dia iktikad lagu tu tak ada beza dengan hak dia modok menyambut tepusan di Batu Kih itu. Tak ada beza. Beza juga sikit yang mana? Hak tu zahir nampak selalu duduk cokok besar cocok. Hak ni berhala yang dia takhayul dalam kepala otak dia, yang dia letakkan nama berhala tersebut Allah. Padahal bukan Allah. Seperti apa yang dia khayal dalam kepala otak dia. Bapa yang boleh khayal lagu tu? Sebab tak mengaji ilmu tauhid. Hidup bahasa Tuhan ni ada kepala, ada kaki, ada tangan, cukup sekujur tubuh. Nak baca Quran pakat ada dah orang panggil ikut jalan salah atau khalah. Pakat terima zahir-zahir bulat-bulat begitu. At-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman min usulil bid'ah wal kufri. Setengah daripada usul teras bid'ah, dalalah dan kekufuran itu ialah berpegang semata-mata zahir Al-Quran dan hadis pada ayat mutasyabihat. Tu tanpa dilentangkan dengan qawaidul aqliyah. Tak ada. Pakai pegang zahir-zahir mana? Tuhan ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada wajah, ada muka. Cukup lekat sekujur tubuh. Lepas tu
Allahu ahad, baca qul huwallahu agak dia pun. Tapi Allah tu satu huruf mari tergambar dalam kepala otak dia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, tapi tak nampak jelas lagi tu. Kita sebab apa? Tak nampak lagi lah ni. Nah, besarlah Tuhan yang kata, kepala Tuhan. Tuhan duk atas harah cokoh pula tu. Tu. Kira besar tak besar Tuhan. Melekat hok pikul arah saja telinga ke bahu melekat hok pikul arah tu berapa ratus tahun berlari kuda baru siapa. Oh, kata besar lagi Tuhan. Tak muat kepala otak saya nak terbayar Tuhan. Sia. Artinya selama ni dia tak sembah tak kena kepada zat Allah sengati. Patut duk sembah siapa? Sembah berhala hak dia khayal, takhayul dalam kepala otak dia yang dia namakan dengan Allah. Siap. Ini bahaya. Bila tak mengaji ilmu tauhid. Maka sebab itulah kita kena perkemah akidah kita ni. Tu kalau tak jumpa dajjal pun saat sakaratul maut pasti dah. Syaitan-syaitan ni pakak mari berupa dengan rupa-rupa orang hak kita kasih. Ibu bapa kita ke, dengan tok guru kita ke. Kalau kita jenis dengar kata mak opak kat, dia mari dengan rupa mak opak. Atau abah mari dia. Kita nak sakit kita mau ni. Abah saya kamu ni. Mak saya kamu. Berapanya? Hak selama keni muduk kata Tuhan tu Allah tu tak betul lah ke tu. Ataupun Tuhan kita nu ni tunjuk. Tubik Tuhannya. Buat mari dengan rupa jisim, jirim hak tak pernah kita tengok. Kita ni Tuhannya mari malikil maut cabut nyawa, mati kita dalam kubur wala iyadzubillahi min zalik. Berat. Atau mari dengan tok guru. Dengan serban ngap janggut yang ustaz. Marilah ni kata saya ke demo. Apa ustaz? Hak selama ni ngajar duk surah tu tak betul lah ke? Hak betulnya lagu ni. Siap. Kalau kita punya akidah jenis taklid, tak ada reti dengan dalil, habis siap kita. Tok guru kata pula B ko. Kalau B tu hak kupur, mari malikil maut cabut nyawa, mati kupur kita ketika tu. Tu bimbel. Tak ada duk dengar dah anak keliling la ilaha illallah talqin ke apa. Melainkan pertolongan Allah kalau kita jenis hidup di dunia ni intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Mu tolong agama Allah, tolong mengaji, tolong beramal, tolong mujahadah. Mau Tuhan tolongmu, maka Tuhan tetap. Mana? Tengah-tengah hawa nak sapa ada di dada berombok-ombok. Tiba-tibanya Tuhan pecah telinga kita ni dengar. Anak duk telking. Allah contoh. Dia orang sakit nak mati ni kita talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Ayah nak mati talqin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Ingat rabah dia bangun Islam kali. Ni abah nak meninggal dunia dia duk asyhadu an la ilaha illallah. Ingat abah dia kafir ke belum ni ke mana? Sungguh ngucap kelik. Tak betul tu. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kut lingo. Jangan ngucap ngucap gapo? Ada juga macam gitu. Macam-macam jenis orang Melayu cara talqin dia. Hak tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lama sejuk dah kaki. Naruh dia tu cabut dah tu. Siapa pinggir kita la ilaha illallah la ilaha illallah. Banyak talqin yang sudah berjerit lah. La ilaha illallah la ilaha illallah. Kut telinga kita tak tahu tu. Dia tak nampak dah kita tu. Dia tengah bergolak dengan syaitan bergapo ni. Mari dengan rupa-rupa macam-macam nak tanggalkan, nak cabutkan iman tu. Tak suruh kekal mati dalam iman dan Islam. Tu sangat-sangat getih tu. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya sahaja amal tu dikira akhir. Sangat-sangat getih tu. Batu kita orang mari zairah orang mati yang duduk sakak luar apa. Mati lagi. Orang hajar molek tu ni. Yoya buah mendengar. Jangan. Duduk kupu molek, baca yasin ko, duduk tepi telinga, talqin. Kanan kiri tak ada kira lah. Kita tak tahu Tuhan nak tolong lagu mana.
Siapa tengok berombok-rombok dah ada ni. Ngak. Ha, Allah, Allah, Allah. Ha, Allah, Allah lah. Nah, sebab apa? Sebab makan HP dah. Bosapa roh di halkum iza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzuru. Bila sampai roh di halkum, kitanya manusia ni dapat lihatlah ke tempat kita saadah ke syaqawah. Nampak roh layar ke atas. Waktu kalau kena kau kita orang saadah, si mati orang hak sakaratul maut tadi saadah, pak Tuhan pecah pun negara. Ngah anak dia Allah, Allah. Dia pun Allah dalam hati dia. Pak malikul maut cabut nyawa, mati dalam iman dan Islam. Hak tu anak. Duk semaya duk mengaji mengajar, duk sedekah, duk zakat, duk puasa roha, duk taat perintah Tuhan, taubat daripada maksiat. Hijab apa kita nak? Nak mati dalam iman dan Islam. Tu hak nak. Bukan nak benda lain dah. Kalau ada lagi tujuan lain, tu salah tu. Tak betul tu. Ha? Tak ada guna. Baik semari maya, semaya awal-awal lagi. Nak mati dari iman dan Islam. Tak bukan senang tu. Dari bukan senang. Dah, mudah-mudahan kitanya termasuk di kalangan orang yang dimatikan oleh Allah dalam iman dan Islam. Allahumma amin. Baik. Tu kalau tak mengaji ilmu tauhid, boleh jadi tu. Boleh jadi. Syaitan awak mari satu rupa yang tak pernah kita tengok. Lalu dikatakan, inilah Allahmu hak duk sembah lama kan ni. Kita pun tengok. Oh ni, aku duk khayang mula, ada kepala, ada kaki, ada tangan, bukan comel lote, gote bolak begini semua. Ni pak lagi mau cabut nyawa, mati dalam kubur dengan Allah Taala. Bukan tu, tu. Syaitan yang ibu rupa. Supaya dajjal. Nah, kalau orang hak panjang umur jumpa dengan dajjal. Dajjal gitu. Dia mengaku Tuhan tu ustaz fitnah dajjal. Nah, ni. Tu sebab tu ramai orang boleh ikut dajjal tu. Bukan mari dengan rupa huduh selalu dah tu lari habis orang tak boleh ikut lah. Mari rupa segok handsome semak. Tu dajjal. Lama kelamaan dia mengaku dia nama Imam Mahdi. Dia kata, "Ai, boleh jadi." Lama-lama mengaku Nabi Isa, boleh jadi. Akhir baru mengaku Tuhan. Tika tu fitnatud dajjal. Fitnah dajjal. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu. Fitnahnya apa? Iaitu supaya kita mengaku dia Tuhan. Tu dia boleh hidup ke orang mati. Tapi bukan sebenarlah. Hak hidup-hidup tu semua syaitan belaka lah tu. Syurganya ialah neraka. Nerakanya ialah syurga. Bukan hak sebenar belaka kalau dajjal bawa tu. Nak makan sekeping roti semulut nasi, semua kena beriman dengan dajjal tu ialah tu. Pas kalau kita tak kemas iktikad, lagu mana? Tak kemas akidah. Siap lah. Tu tengok. Habis. Sebab tu sifat ni sangat penting juga ni. Ada niat. Baik. Walaisa fil khalqi zatun kadzatihi ta'ala. Tengok. Yang kedua. Tu walaisa fil khalqi, dan tidak adalah pada makhluk ini, tidak ada zatun, satu zat pun kadzatihi ta'ala, seperti zatnya Allah Ta'ala. Dalam kitab buku kita tu kata, dan tidak ada satu pun zat yang menyamai zat Allah Ta'ala. Ini isyarat makna yang kedua wahdaniyah pada zat. Pertama makna esa Allah pada zat. Zat Allah tidak tersusun daripada beberapa juzuk. Maknanya ternafikan muttasil pada zat. Mana? Zat Allah bukan juzuk. Hatta satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik sekalipun. Itu satu. Yang kedua, tak ada satu zat tidak ada satu zat yang lain daripada Allah yang sama seperti Allah, nak cukup dua dengan Allah. Jangan kata 3 4, nak cukup dua dengan Allah pun tak ada. Tu. Tidak ada satu zat yang lain selain daripada Allah. Tidak ada satu zat yang lain selain daripada Allah yang sama seperti Allah. Kalau zat selain daripada Allah tak sama dengan Allah tu memang ada lah kita semua ni. Kita ni ada tak? Ada. Zat kita ada tak? Ada. Sama tak dengan Allah? Tak sama. Tu tak apa. Tu nak sejuta pun tak apa. Tapi hak ni tidak ada selain daripada Allah satu zat pun yang sama seperti zat Allah. Tu tak ada. Tak ada setara mana? Nak cukup dua dengan Allah pun tak ada. Jangan kata 3 4 5. Nak cukup gu dengan Tuhan dengan dua ni tak boleh. Tuhan esa patah ada lagi zat sebiji sama dengan tak ada.
Tu makna dia tu. Tu makna walaisa fil khalqi dzatun kadzatihi ta'ala, dan tidak ada pada makhluk ini satu zat pun nak cukup dua dengan Tuhan sepertinya zat Allah Taala. Ada. Tu orang panggil apa ni? Ternafi kamun fasil pada zat. Itu. Macam kita. Zat kita ni memang satu. Saya seorang je. Tapi zat seperti saya ada banyak mana? Banyak. Nyata ni banyak. Nak kira hak dalam ni saja berapa orang? Tak cukup jari dah. Betul tak? Lebih 10 hak dalam surau ni saja. Hak luar surau, hak dalam rumah, hak tak mari surau. Nah, Melayu, Cina, India keling habis harak sia boya berapa? Ramai mana? Zat serupa zat hamba? Ramai. Itu. Memang hamba ni tapi zat serupa dengan hamba, jangan kata nak cukup dua, 1 juta pun ada. Gitu kan. Nampak tak? Peng hamba ni ada tak? Tapi zat serupa zat peng ni ni juga kah? Dah banyak. Tak kira kilai pilok ni waktu sebutin ni bodoh nan nego boleh sebutin ni Nah, banyak. Nah, hasil tiap-tiap hari waktu ambil peng. Nah. Jadi ustaz ada apa peng ada ya. Mana peng ustaz sifat ketuhanan kok? Bukan. Satunya peng ni terima juzuk-juzuk yang berhubung pada satu zat peng. Lagi pula zat peng ni walaupun satu ni, tapi seumpama zat peng ni banyak lagi. Jangan kata 2 juta pun tak boleh nak bilang. Kilai waktu tu. Maka satu seperti ni bukan satu yang kita i'tiqad pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Tu. Jadi bila kita sebut kita satu, maknanya tidak sama dengan bila kita kata Tuhan itu satu, setunggal. Beza jauh langit bumi. Tak ada boleh nak menyamai sikit pun. Sebut je satu, tapi satu kita, satu yang terima kam muttasil dan satu yang menerima kam munfasil. Nampak? Adapun sebut satu satu Allah, Allah, tunggal Allah, satu tunggal yang tak terima kam muttasil dan kam munfasil. Ini mana zat Allah tak tersusun daripada beberapa juzuk atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Itu isyarat ternafi kam muttasil. Dan tidak ada satu pun selain daripada Allah zat yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah, tidak ada. Itu isyarat ternafi kam munfasil. Apa kan munfasil? Beberapa bilangan yang bercerai daripada satu zat. Itu. Tu makna kam munfasil. Dalam kitab kita ni tak sebut ni. Sengaja kita sebut tu supaya kita kena ada istilah-istilah dalam perbahasan ilmu usuluddin. Ni orang duk arah ngaji apa duk kam ni. Kam munfasil, kam muttasil peningnya ya. Istilah. Kam makna beberapa bilangan, munfasil yang bercerai. Mana satu yang terima kam muttasil dan satu yang menerima kam munfasil. Apa sama dengan satu Tuhan? Tak sama. Satu saya terima kam muttasil, betul tak? Terima mana? Beberapa juzuk yang berhubung pada satu tubuh saya. Ayalah. Nak boleh jadi kepala ni berapa daging, lemak, kulit berapa, urat saraf ni berubah. Biasa makan soto kan? Dia mau buat ayam tu kan? Soyek tu ni. Ayam soyok tu. Jomlah tengok. Ya soyok halu. Juzuk tu nak boleh jadi ayam seka tu gitu. Makhluk ni ada juzuk. Maknanya satu yang terima kam muttasil. Satu saya. Patu saya ni seorang ya, satu ya. Tak ada dah. Ustaz Baiz ni tak ada dah. Kau boleh lagi kalau saya sakit perut mari Ustaz Baiz lain. Tapi sebiji gini juga. Ni. Tak ada dah hamba seorang. Tapi zat seumpama zat saya banyak tak? Banyak. Mana zat serupa zat saya? Ni ada depan je lah belakang ni. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada muka, ada rambut, ada kalau gitu hak lagu ni bukan pada makna kita i'tiqad Allah
Ta'ala. Ingat gitu semua. Bila sebut kata Allah satu yang ternafikan muttasilkan munfasil. Bila sebut kita satu kita terimakan muttasilkan munfasil. Habis. Tu. Dalam kitab hak kita tu dia tak sebut tu. Kenapa kau tidak ada satu pun selain daripada Allah yang nak cukup dua dengan Allah yang zatnya sama seperti zat Allah? Kenapa? Li'annal khalqa jismun murakkabun. Kerana sesungguhnya makhluk ini zat jisimnya itu tersusun. Walaysa fi rabbina syai'un min dzalika. Padahal tidak ada pada Tuhan kita sikit pun daripada demikian itu. Tak ada. Zat Tuhan tidak tersusun. Maka tidak adalah satu zat pun selain daripada Allah yang zatnya sama sebiji dengan zat Allah. Tak ada. Sebab apa? Zat selain pada zat Allah pasti murakkabun, syai'un murakkab, jismun murakkab, jisim yang tersusun. Cari. Ada tak jisim yang tak tersusun? Adalah jauhafiri. Ada ni, debu tak dihalu. Selain daripada tu, kebanyakan jisimnya semua tersusun. Semua tersusun. Kapek ni, sejadah, asap wak, jisim tu. Cuma dia tidak kasar lah, yang macam udara juga. Udara pun jismun latif. Air jismun latif. Dinding jisim. Meja semua jisim yang tersusun. Mata air itu kita boleh suka. Suara kita boleh tangkap masuk dalam rekod, dalam rakaman dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada udara. Udara tu jisim. Itulah gitu dah. Tak ada satu benda makhluk zatnya tidak berjisim. Maka tak ada satu pun makhluk ni zatnya menyamai dengan zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Zat Allah tidak berjisim, tidak tersusun. Tu habis itu. Kemudian itu baru satu perbahasan. Apa? Wahdaniyat bersangatan esa Allah pada zat. Kemudian kita kesambung lagi satu dalam sifat. Ini satu pada sifatnya Allah, bahawa sifat Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama. Itu adalah kitab kita. Hak ni lah hak paling penting juga. Sangat penting sekali ni. Wa falai apa dia kata, kita Arab kata walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin ka qudrataini au iradataini bal lahu qudratun wahidatun. Tu tengok. Lagi akan kita kesambung insya-Allah. Jadi sifat Allah ni pening tu. Kita mengaji ni pun 20. Ni. Esa Allah pada segala sifat apa makna? Lagi akan. Jadi sifat Allah tu banyak, tapi sekarang ada satu jenis juga. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Di sinilah kalau kita terjemah kudrat artinya berkuasa, pening selalu. Satu kudrat artinya berkuasa. Sebab buah arak kudrat tu satu berkuasa. Lemah lalu tu sebab itulah terjemahan yang lebih tepatnya ialah kudrat artinya berkuasa. Itulah terjemahan yang mengenai dengan makna sifat. Tu kalau berkuasa itu dia panggil terjemahan kena kepada takluk bagi sifat. Kalau terjemah kuasa itu kena kepada samaratus sifat. Ini. Sebab tu penting wahdaniyat pada segala sifat. Kita sambung semula pula insya-Allah. Masuk dah waktu. Masuk dah deh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam.
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, apa nama ni, tentang progres pembersihan tanah tu, alhamdulillah kemarinnya selesai lah progres pembersihan tanah. Cumanya belum lagi selesai ialah nak memperatakan tanah, kemudian nak buat longkang pula di keliling tanah. Jadi sebagaimana yang telah kita sebut dah pada bulan lalu, iaitu kos bukan bulan lalu, bulan ni juga awal bulan itu dah ni, kos dia 50,000 semua sekali tu, semua sekali bersih hutan perata, dan kita telah bayar dah 20,000. Sekarang ni kita berbaki 13,000 lagi, 13,000 lagi, ada baki lagi 13,000 yang kita kena bayar pada akhir bulan ni, Isnin minggu depan, akhir bulan ni sebenarnya. Jadi ada 13,000 lagi. Harap-harapnya malam ni ada dah letak 13,000 dalam tabung tu. Nanti ni ada pun TikTok 13 ya, tapi dia transfer pula 13,000 pada, insya-Allah. Tu. Jadi mudah-mudahannya doalah, biar jangan wisapa apa terlewat kita ke bayar ke kontraktor tu dah. Mudah-mudahannya rezeki kita boleh bayar sebelum daripada 31 insya-Allah. Jadi setelah mana bersih dah semua-semua, mohon api air ke apa semua, nak dapat kebenaran untuk merancang buat pembangunan, duk target-targetnya mudah-mudahan kalau ada rezeki insya-Allah bulan 3 bulan 4 gitu boleh takut berdiri pondok tu, proses progres membangun. Jadi doa-doalah mudah-mudahan hak duk wakaf dah selama kini tu benar-benar terrealisasi. Bukan demo-demo semua hak duk wakaf tu lah. Tujuan wakaf tu supaya terrealisasi keinginan kita untuk berjalan pahala tersebut sebagai pahala wakaf insya-Allah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.